Kali ni kita akan tengok sifat-sifat elemen itu dalam periodic table. Okay, so sebelum ni kita belajar pasal atomic radius kan. So ini adalah sambungan daripada trend yang kita belajar. Okay, so kita tengok ini periodic table kita. Dalam periodic table kita, kita ada trend tertentu. Sebelum ni kita belajar pasal trend of atomic radius across period, menaik ataupun menurun. Berkurang. From group 1 until group 18, dia akan mengecil. Okay, decreasing in atomic radius. Lepas tu kita ada satu lagi trend iaitu down a group. So going down a group, tak kisah group mana pun. So as long as you stay in one group, so going down that group, particular group, atomic radius will increase. Excellent. So hari ni kita akan sambung. Okay, kita tengok isoelectronic. So isoelectronic ni apa maksud dia? Iso means same, electronic, electron. So meaning that dia ada bilangan elektron yang sama. So apa itu definition yang sebetulnya? Atom or ions that have the same electronic configuration. So di sini dia bukannya singular, dia adalah plural. Lebih daripada satu lah. Sama ada atom kamu compare dengan ion, ataupun atom compare dengan atom, ions dengan ions. Tak boleh satu-satu dia kita sebut itu adalah isoelectronic. Okay, for example, diberi kepada kamu aluminium dengan oksigen. So aluminium dia ada 13 proton number, oksigen ada 8 proton number. Ini original. So bila kamu susun, dia punya electronic configuration dia tak sama original. Tetapi bila dia form ion, so aluminium daripada metal, so dia adalah metal, oksigen adalah non-metal. So bila metal, dia prefer untuk lose electron. Non-metal prefer untuk gain electron. So disebabkan metal lose electron, so dia akan hilang the highest quantum number punya electron. So 3s dengan 3p tu, dia akan hilang total. Dia totally hilang terus 3 elektron, so charge dia tinggal 3+. Okay. Dia bila kita nak buat ion ni, sama ada you lose it all or you gain until it's full. Bermaksud, N yang tertinggi sama ada kamu nak fulfillkan 3s2, 3p6 ataupun kamu hilangkan sampai semua elektron tinggal kosong. Okay, yang tu maksudnya lose it all. Ataupun macam non-metal, dia prefer gain. So bila dia prefer gain, kita tengok the highest quantum number dia. So 2s2, 2p4. So p ni tak lengkap lagi. So kena penuhkan sampai dia penuh. So nak penuhkan berapa lagi elektron yang kita perlu? 2, betul. So daripada 2p4 kita nak jadikan 2p6. So tambah lagi 2 elektron. That's why charge dia adalah 2-. Okay, sebab preference kita adalah untuk bagi full. Okay, bagi full. So kita fullkan lah. So bila dia jadi ion, bila kamu tengok, elektronik dia sama lah. Bila same electronic configuration, ini yang kita panggil sebagai isoelectronic species. Okay, so kedua-duanya Al and O2 kita panggil sebagai isoelectronic species. Bermaksud dua-dua tu bila dia jadi ion, dia ada same electronic configuration. Same lah number of electrons. So itu adalah maksud isoelectronic. Okay, so daripada example ni, dia ada satu je example. So kita go through. So dia minta groupkan species that are isoelectronic. Bila kamu nak buat ni, kamu kena rujuk kepada atom yang neutral dulu. So cari dia punya proton number. So diberi dah dekat bawah tu proton number kan. So bila kamu nak susun, kalau dia kata 2+, maksudnya kamu tolak siap-siap lah. 4 tolak dengan 2. Okay, dapat tinggal 2 elektron saja. Untuk F pula 9. Lepas tu dia ada minus charge. Maksudnya apa kat situ? Tambah 1.
Gain Tambah elektron. 1. Okey, tambah 1. So 9 tambah 1, 10 elektron. So sama juga dengan nitrogen. So N3 minus, Tambah 3. pandai. So 7 tambah 3, 10 elektron. So helium ada tak charge dekat dia? Tak ada. Tak ada. So total bilangan elektron masih 2. Untuk sulfur, Tambah 2, 18. tambah 2 jadi 18 elektron. Untuk argon, 18. yes, maintain. Okey, so barulah kamu buat electronic configuration. Susun. Okey, susun. Kalau kamu tak susun pun, kan, kamu boleh tentukan kan siapa akan jadi isoelektronik? Boleh. Ya, boleh. Sebab saya bilang elektron, kan saya kata same number of electron. So, 2 ni satu grup, 2 ni satu grup lagi, 2 ni satu grup. Okey, kalau soalan minta kamu proofkan, barulah kamu buat electronic configuration. Tapi setakat nak jawab soalan objektif, tak perlulah. Kamu just tolak ataupun tambah number of proton tu, dapat sama-samalah. So, isoelektronik Be2 plus dengan He, satu spesies. Fe minus dengan N3 minus, satu spesies. S2 minus and Ar, satu spesies. So, bila kamu buat isoelektronik, kamu mesti ada lebih daripada satu. Tak boleh seorang-seorang dia kamu sebut kata dia isoelektronik. So iso tu kita kata muka awak sama lah dengan muka awak, tak logik. So kita kena banding dengan orang lain. So muka awak sama lah dengan muka kawan saya lagi seorang. Okay, and then kita masuk ionization energy. Okay, ionization energy ni ada kaitan dengan kita buang elektron. Meaning that daripada atom, A dekat sini, neutral, menjadi plus charge ataupun minus charge. Plus. Betul. Plus charge. So, apa yang dia buat adalah dia buang elektron. Remove electron to get plus charge. So, itu adalah ionization. Okay, so itu ionization process. Tapi apa yang dimaksudkan dengan ionization energy ni? Ionization energy ni bila kamu ada atom ataupun ion dan dia punya phase dia mesti dalam bentuk gas. So kalau dia metal, kamu kena jadikan dia gas dulu. Maksudnya kamu kena panaskan dia lah untuk bagi dia jadi gas. Lepas jadi gas, baru kita boleh buang dia punya elektron. Sebab ionization energy ni memang kita akan provide energy. So provide energy yang sangat banyak. Memang dia akan tergaskan. Dia tak boleh metal tiba-tiba buang elektron. Tak. Memang kita akan panaskan sampai dia jadi gas. Dan seterusnya gas tu akan hilang elektron. So ion yang kamu akan dapat adalah dalam bentuk gas juga. So apa definitionnya? So first ionization energy meaning that daripada atom neutral gas kita tukar jadi ion plus charge gas. Okay, itu untuk first ionization energy. So maksud dia energy yang paling minimum lah untuk kita buang 1 mole of electron daripada 1 mole of gases atom. So dia specific gases ke situ. So unit dia adalah joule per mole ataupun kilojoule per mole. So dua-dua ni sama je. Okay, bila kita nak remove, kita remove lah daripada the outermost shell dulu. Macam tadi saya kata, kalau saya nak buang, saya kena buang daripada shell yang tertinggi. Okay, so buang 1 elektron, itu adalah first ionization energy. Example dia bagi dekat situ. Okay. Untuk second ionization energy tadi first kan. So daripada first, produk tadi ni, A plus tadi, kita sambung untuk second. So bila second ionization energy ni, maksudnya kita nak buang second elektron. Okay, so daripada A plus dah, kita buang lagi 1. So agak-agak apa charge dia? 2 plus. Ya, saya dengar jauh-jauh 2 plus. So 2 plus dan dia buang 1 je elektron tau. Dia bukan buang 2 elektron. Cuma elektron ini adalah elektron yang kedua. Second elektron. Elektron pertama tadi first ionization. Dah buang dah 1. Sekarang ni
second electron dibuang daripada A plus. Tengok, remove the second electron. So meaning that ayat dia punya definition dia akan berubah. So the minimum energy required to remove 1 mole of electron, sama macam tadi, from 1 mole of, ini lain sikit, unipositive gaseous ion. Sebab sekarang ni kita dah ada positive ion. Kita nak buang daripada positive charge of ion. Okay, so itu adalah second ionization energy punya definition. So remove the second electron, contoh macam saya buat tadi. Okay, so untuk second ionization energy, dia sentiasa lebih tinggi. Sebab apa? Ni ada nukleus kan. Ni inner. Ni. Okay, ni outer. Kita lah outer. Kita ada 2 elektron. First IE. IE itu term untuk ionization energy lah. Mula-mula saya buang 1. So nukleus asalnya dia tarik, dekat sini ada 2, dekat sini ada 8. Nukleus, katalah total dekat sini ada 12 elektron. So mula-mula nukleus yang 12 proton ada tengah-tengah ni akan tarik 12 elektron yang di luar. Ini nuclear charge ni. So 12 proton akan tarik 12 elektron. Lepas tu saya buang 1 elektron. Kemudian sekarang ni apa yang tinggal? Ini dah hilang dah. So proton kita, number dia berubah tak? Tak berubah. So bila dia tak berubah, masih tetap 12 proton. Tapi berapa banyak elektron yang dia nak tarik sekarang ni? Saya dah buang dah 1 elektron. So 12 proton nak tarik berapa elektron? Boleh. Okay, tak faham maksud saya. Okay, dia macam ni. 12 proton dekat nukleus ni, tugas dia adalah untuk tarik semua elektron dalam atom tu supaya kekal berada di dalam atom tu. So itu kita panggil sebagai nuclear charge. Bukan effective nuclear charge tau. Nuclear charge. So 12 tarik 12. Sekarang ni saya dah buang dah 1 elektron. So 12 proton, daripada tadi dia perlu tarik 12 elektron. Sekarang berapa elektron yang dia perlu tarik? 11. Ya, betul. So daripada 12 original, dia perlu tarik dekat dengan dia. Sekarang dia perlu tarik 11 elektron saja. So dia ada extra charge dekat tengah tu. Agak-agak apa jadi dekat saiz? Kecil. Ya, makin kecil. So bila makin kecil, agak-agak untuk saya buang elektron kedua ni, makin mudah ke makin susah? Makin susah. Susah. Betul. So ini harder to remove. So bila harder to remove, IE dia, second IE will be greater than IE yang pertama. Okay, bandingan dia, second IE akan lebih tinggi daripada first IE. Agak-agak kalau saya kata saya nak buang elektron ketiga, nak banding dengan second, Lagi besar daripada IE2. betul, excellent. So elektron tu dia akan ikut turutan. So first IE paling sikit energi perlu diperlukan. Lepas tu second IE dia makin naik energi yang kita nak bekalkan untuk di remove. Okay, energi yang kita bekal tu maksudnya kita panaskan dia lah. Okay, so kita panaskan dia, elektron akan melantun keluar satu demi satu. Sebab dia dapat energi. Bila dia dapat energi, sifat elektron, bila dia dapat energi, dia akan lebih cergas. So bila dia lebih cergas, dia boleh keluar. And then kita masuk lagi satu term, electronegativity. Tadi kalau IE daripada neutral jadi plus charge. Electronegativity daripada neutral masih gas juga, apa jadi? Okay, so electronegativity ni sebab dia punya term dia elektron negatif. So kamu tampak saja perkataan negatif bermaksud kita nak tukarkan atom ataupun ion menjadi negatif dan lebih negatif. Okay, so dia punya term dia electronegativity ni tendency for an atom to attract electron to itself when it is chemically combined with another
elemen. Dia tak boleh tarik elektron daripada universe mana-mana. Okay, dia tak boleh duduk seorang-seorang. Okay, dia mesti pair dengan sesiapa, dia akan tarik elektron partner dia. So sama ada dia more electronegativity ataupun less electronegativity. So contoh saya bagi hydrogen gas. So dia bond H dengan H je. So disebabkan mereka berdua datang daripada grup yang sama dan elemen yang sama. So pembahagian elektron sama banyak. Okay, mereka sama-sama tarik elektron tu. So awan elektron dia ataupun kita panggil sebagai electron cloud. So electron cloud dia divided equally. Okay, sama-sama tarik. Tak ada orang yang lebih daripada seorang lagi. Itu adalah H2. Tapi kalau saya partnerkan hydrogen dengan fluorine dalam HF, apa jadi? Dia punya atom yang dia orang share, elektron yang di share adalah sama. Tetap 2 elektron juga yang di share, tetapi salah satu akan ambil lebih. Walaupun share, tapi salah satu akan tarik elektron tu towards itself. So siapa? Fluorine. Sebab fluorine tendensi dia untuk form negative charge. Jadi bermaksud dia lebih elektronegatif. So bila kita tengok atom yang tendensi to form negative charge, yang tadi ni kita kata atom tu sama ada dia lose it all ataupun gain until full. So tendensi untuk terima elektron adalah gain until full. So fluorine lah, dia prefer negative charge, so dia akan tarik elektron lebih kepada dia. So awan elektron tak balance di sini. So dia lebih kepada fluorine, dia kurang dekat hydrogen. So itu adalah electronegativity. So kita boleh bagi tahu di sini fluorine is more electronegative. Hydrogen is less electronegative. So macam tu kita nak cakap pasal electronegativity. Okay, so ni example sahaja. Dia just explain saja tadi apa yang saya cakap. So atom with strong attraction or the bonding electron have the high electronegativity. Okay, ni kita punya susunan electronegativity ikut Pauling. So Pauling dah ukur dah electronegativity, meaning that dia pairkan setiap atom dengan atom lain-lain untuk bandingkan siapa lebih negatif dan dia susun. So ini susunan dia. Yang paling negatif adalah fluorine, kemudian second negatif adalah oxygen, third negatif adalah nitrogen dan chlorine. Sama. Tapi kadang-kadang mereka kata nitrogen is more negative. Sebab the most electronegative ada 3 elemen iaitu F, U, N. So ketiga-tiga atom ni electronegativity yang tertinggi dalam periodic table. So, dia punya trend dia, kalau kamu tengok tangga-tangga ni, kalau across period dia makin menaik. So across period, radius kecil. Electronegativity serta En makin naik. Down a group, dia nampak tangga makin jatuh. So down a group, radius makin naik. Electronegativity makin turun. So size pun main peranan. Tadi saya cakap size relate dengan ionization energy. Kamu boleh relate. So sekarang ni, size lagi sekali, dia relate dengan electronegativity. Kat situ, highest electronegativity 4.0 assigned to fluorine. Okay, ini period 2. So dia bagi electronegativity increasing. Period 3 pun increasing. Tapi tak setinggi second period tadi ni. Hydrogen dengan helium walaupun mereka first period tapi electronegativity tak tinggi tau. Group 17 going down a group. So going down a group, electronegativity makin turun. So decreasing. So apa faktor yang affect electronegativity ni? Yang pertama kita tengok ZEF. So bila ZEF ni maksudnya kita across period. So daripada kiri ke kanan. So change in ZEF. Daripada kiri ke kanan, proton number increase, nuclear charge increase, effective nuclear charge, ZEF, increase,
Attraction between nucleus and outer electron stronger. Atomic size decrease. Tendency to attract electron, kita akan relate dengan attraction ni. So bila dia attraction stronger, maksud tendensi dia untuk tarik elektron tinggi ke rendah? Tinggi. Betul. Tinggi. So attraction makin kuat, tendensi untuk attract elektron makin tinggi, increase. Okay. Electronegativity pun increase. So tendensi itu electronegativity lah. And then kita tengok shielding effect. So shielding effect ni kita going down a group. Okay, going down a group, kita tengok number of shell increase, point yang sama. Number of inner electron increase, shielding effect increase, attraction between nucleus and outer electron weaker. Okay, ini point yang penting. Radius ataupun atomic size increase, bigger. Tendency to attract electron Weaker. Okay, betul. So kamu boleh letak weaker ataupun kamu boleh letak decrease. Sama. Okay. And then electronegativity pun decrease lah. Sama saja definition dengan short form dia. Okay. So itu adalah across period and down a group. So ini dia just simplify saja. Going down a group, Z sama, tapi electronegativity makin rendah. Okay, yang ni across period pula. So size makin berkecil, electronegativity semakin bertambah. Okay, ada pengecualian tau untuk group 18. Group 18, dia adalah noble gas. So noble gas ni, sifat dia nak terima elektron ke? Dia nak buang elektron? Tak ada. Tak ada. Dia tak terima elektron dengan... Okay, dia tak terima elektron dan dia tak nak buang elektron. Sebab tu kita panggil dia noble. Orang lain terpaksa terima elektron ataupun donate elektron. Tapi dia tak perlu. Sebab dia punya shell dia fulfill. So bila kita masuk group 18, almost no electronegativity. Kebanyakan elemen dalam group 18, zero. Dia punya electronegativity dia, value dia zero. Kecuali bila kamu going down, group tu adalah sikit-sikit tendensi untuk attract elektron. Tapi overall kita cakap noble gas takkan attract, takkan donate. Dia bagi tahu electronegativity generally increase across period from left to right. Generally dia tak spesifik. Okay, yang tadi saya sebut pasal group 18 tadi spesifik. Okay, so yang ni kita masuk final lah objektif kita. Okay, acid base character of oxide of element. Kenapa dia sebut oxide lah? Kenapa bukan chloride ataupun fluoride and so on? Kenapa oxide? Kalau kamu biar besi, Dia betul nak balas dengan oksigen ke? betul. Tapi kenapa tendensi untuk oksigen bukan dengan fluorine ke, dengan carbon ke, and so on? Tak tahu. Okay. Sebab basic. Sebab basic, tak juga. Sebab senang dapat. Betul. Sebab yang tu yang paling cepat react. Oksigen dia akan partner dengan siapa-siapa sahaja yang berjumpa dengan dia. Bila orang belum buang biji timah tu, dia punya elemen dalam periodic table kita panggil timah. Tapi dia Copper. Betul, copper. So dalam periodic table kita panggil copper. Copper, dia tak muncul copper tau. Dia muncul sebagai copper oxide. Okay, lepas tu barulah kita perlu buat titration lah, apalah semua untuk asingkan copper dengan oxide. So secara natural, di muka bumi, metal-metal akan pair siap-siap dengan oksigen. Even kalau kamu tak cat pagar kamu, kan pagar, jangan pakai pagar plastik ataupun pagar kayu. Okey, kalau pagar besi, karat tu disebabkan apa? Oksigen dengan air. Betul. Dia pair dengan oksigen. Bila dia pair dengan oksigen, dia senang nak serap air. So dia akan jadi karat lah.
Okay. So kebanyakan elemen dia punya um, natural habitat ke? Kan? Natural occurring dia adalah in form of oxide. Okay. So kita boleh karakterkan sifat-sifat elemen ni based on oxide yang dia akan form. So kita ada metal, kita ada non-metal. Lepas tu kita ada dia macam kunsa sikit, kita panggil dia metalloid. Okay, ini adalah half-half. So jika metal, jika dia form oxide, lepas tu kita react dia dengan water, apa yang dia akan form ataupun dia tunjuk karakter, dia akan tunjuk karakter basic. So metal akan form basic oxide, non-metal akan form acidic oxide, metalloid. Dia tak react dengan metal. Dia tak react dengan water. Dia akan react dengan acid dan juga base. So dia tak akan tunjuk sifat dia bila kamu campur dengan air. Tapi bila kamu campur dengan acid, dia akan tunjuk karakter base. Sebab dia boleh react. Tapi kalau campur dengan base, dia akan tunjuk karakter bahawa dia itu acid. Okay, so dia adalah kita panggil sebagai amphoteric. Okay, so amphoteric ni meaning acidic dan basic at the same time. Okay, dua-dua karakter dia boleh. Okay, so kalau kamu tengok acid break properties, main group dalam keadaan aqueous, kita campur dengan air. Okay, metal akan produce OH minus. So metal oxide tadi ni yang kita jumpa daripada muka bumi tu, kita baling dalam air, dia akan produce OH minus. Lepas tu bila kita titrate, dia akan tunjuk reaction dengan acid sahaja. So dia tu base lah. Bila dia boleh react dengan acid, dia adalah base. Okay, so ini dalam keadaan basic oxide react dengan water. So contoh Na2O tambah air, terus jadi favorite base kamu, sodium hydroxide. So MgO sama juga, kamu baling dalam air, dia akan jadi MgO. So bila kamu nak react, kamu perlu react dengan acid sahaja untuk tunjuk karakter bahawa dia adalah base. Okay. Untuk non-metal oxide, ini dia bagi tahu covalent compound semua ni, tak apa. Jangan risau, ini next chapter. Tapi apa yang penting, kalau kamu baling non-metal punya oxide dalam water, automatic dia akan produce H+. Okay, so contoh dekat sini dia tunjuk SO3 campur air, jadilah asid kuat, kita H2SO4. Kalau P4 O10, ini dia punya memang natural dia, memang react dengan oksigen, formula dia macam tu. Jangan kamu tanya saya pula kenapa formula dia macam tu, saya tak tahu. So terus kamu akan dapat acid reaction Cl2O7, ini natural occurring, tambah air, dapatlah HClO4. Amphoteric ni yang metalloid. So bila kamu baling dalam air, dia tak jadi apa-apa, dia maintain sebagai compound tu juga. Tapi kalau dalam keadaan kamu react dia dengan acid, contoh Al2O3, kamu campur dengan HCl, kamu akan dapat salt dan juga water. So ni adalah proses neutralization lah. Untuk reaction oxide yang sama, aluminium oxide, tapi kamu tukar, react pula dia dengan NaOH base lah, kamu tetap dapat salt dengan water. So dia punya reaction tetap neutralization. Maksudnya dalam acid pun dia boleh buat neutralization, dalam base pun dia boleh buat neutralization. So dia ada dua karakter dekat situ. Dengan acid dia akan bertukar menjadi base, dalam base dia akan bertukar menjadi acid. Okay, so ini susunan dia lah, across period daripada basic oxide bertukar menjadi amphoteric, bertukar menjadi acidic. So contoh-contoh ni kamu fill in the blank dalam nota tutorial saya. So ini trend, dia bagi summary. Atomic radius across period makin kecil, IE makin naik, electronegativity makin naik. So trend yang sama, IE naik, electronegativity pun naik. Atomic radius
going down group makin membesar, i.e. makin menurun, electronegativity makin menurun. So arrow ni salah, going down. So habislah kita punya lecture.